Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil 'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, alhamdulillah. Alhamdu itu puji dengan perkataan atas perbuatan yang elok yang dibangsakan bagi ikhtiar, maka iaitu 4 bahagi. Pertama, puji qadim bagi qadim seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal maula wa ni'man nasiru, yakni sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Yang kedua, puji qadim bagi baharu seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal abdu innahu awwab, yakni sebaik-baik hamba itu adalah Nabi Dawud alaihissalam, bahawasanya ia adalah baik taubatnya. Dan ketiga, puji baharu bagi qadim seperti berkata hamba alhamdulillah. Dan keempatnya, puji baharu bagi baharu seperti kata Zaid, Umar itu orang yang murah. Maka sekalian puji yang tersebut itu tertentu bagi Allah. Maka jadilah arti alhamdulillah itu, bermula segala puji itu tertentu bagi Allah. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala, limpah kurnia dia, belas ihsan dia, pemberian daripada dia semata. Masih ada kita ni, tiada ada kita ni, melainkan wajib kita sedarkan dan fahamkan, perasankan Allah lah yang bagi ada aku, hidupkan aku dan memberikan segala kurniaan yang melayakkan kita untuk boleh meneruskan kehidupan atas bumi, muka bumi Tuhan. Alhamdulillah. Syukur kita dapat jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi umat Nabi Muhammad ni antara nikmat besar yang Allah Ta'ala lahirkan kita daripada mak ayah yang Islam, dibesarkan kita dalam masyarakat Islam, keluarga Islam. Allah Ta'ala mudahkan kita untuk taat, jauhkan kita pada maksiat. Alhamdulillah. Limpah kurnia Allah Ta'ala lagi diberikan kita keterbukaan hati, minat, haloba, istiqamah yang berterusan untuk berada dalam satu majlis untuk menimba pengetahuan, untuk mengenal Tuhan dan Rasul akhir zaman. Alhamdulillah. Syukur diberi pada kita kelapangan masa, keupayaan, kesihatan, kehalobaan untuk berada dalam majlis mulia ini. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ini, meneruskan bacaan daripada kitab Sirajul Huda Ba'aqidah. Di kitab kita baca ni, dia adalah syarah kepada kitab Jawi yang syarah kepada Matan Ummul Barahin. Jadi bila syarah tu, kita lalu nanti kita akan dapati uslub ataupun cara dia nak bagi huraian tu bukan macam kita baca matan yang kalau selalu kita baca matan, tapi bentuk dia huraian, nak mendetailkan. Lagi besar kita baca kitab, lagi besar huraian dan pendetailan dia. Apatah lagi kitab yang bukan saja dia syarah, tapi istilahnya hasyiah. Apatah lagi namanya ta'liq. Oh, Masya Allah, yang tu lagi
makin halus, makin halus, makin halus, makin detail, lagi spesifik kepada sesuatu benda yang nak difokus daripada bahasa-bahasa yang dipakai untuk kita nak ambil faham. Baik. Jadi kalau ikut dalam matan Ummul Barahin ni, selepas dia bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, i'lam annal hukmal aqliya, itulah dalam matan Ummul Barahin kan. Jadi bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Yang kita baru lepas terdekat bismillah. Jadi kita nak tempuh seterusnya alhamdulillah. Terjemah kita biasa dengar dah. Segala puji bagi Allah. Tengok, saya tanya gini, dah faham ke belum? Kata Quran, bahasa dia terlalu ringkas. Nak fahamkan dia, macam mana nak faham segala puji itu bagi Allah tu, macam mana nak faham? Kita baca dulu, nanti saya tunjuk dari sudut ilmu nahu dia. Dengan kita faham nahu ni, Allah, macam tu rupanya ulama hurai dan dia ambil faham alat tools yang ada pada dia mengikut kaedah-kaedah linguistik, kaedah-kaedah bahasa ni, menyebabkan faham dia tu dengan kaedah bahasa dia synchronizekan, dia tatbikkan, dia matchingkan dengan kaedah akidah, macam mana nak fahamkan dan macam mana syarahan dia. Untuk itu kita beruntung, kita yang zaman belakang ni, kitab-kitab yang dikarang oleh ulama dulu, mereka tolong hurai dah untuk kita. Yang kita cuma nak belajar, nak ambil faham dan sedikit teknikal, macam mana cara nak ambil faham dan nak mengenal pasti macam mana dia boleh faham macam tu. Tu je kerja kita. Apa yang telah dipaham tu mereka dah explore untuk kita, dan mereka boleh faham walaupun asalnya tak ada orang menghurai macam tu, tapi di atas kemahiran yang ada pada mereka, dengan hati mereka yang Allah Ta'ala buka, dengan taufik hidayat yang Allah Ta'ala bagi sentiasa, dia boleh faham sebegitu rupa. Yang kita kalau cari pun bukan senang nak dapat. Baik, asal dia sebut, dia nak bagi huraian kepada makna alhamdu. Alhamdu tu kalau ikut nisbah i'rab dia mubtada'. Mubtada' mesti ada khabar. Khabar dia mana? Khabar dia jar majrur, ta'alluq mahzuf. Alhamdu kainunillah, alhamdu hasilunillah, alhamdu mustaqirunillah. Kalau atas bab kaedah tauhid, alhamdu mustahiqunillah, alhamdu laiqunillah. Ya, alhamdu tu muntada, jadi ada khabar. Sekali lalu saya sebut macam tu lah. Dan bila sebut muntada pula, dia datang dengan common noun. Pasal apa? Alhamdu, dengan ada alif lam. Baik, macam mana pun alhamdu ni kalau tengok kalimah ikut kaedah ilmu saraf, daripada hamidah yahmadu hamdan. Hamdan tu dengan tanwin, kalau berbuah alif lam alhamdu. Tu baca du tu pasal muntada. Jadi kombinasi nahu saraf tu macam tu sekali lalu. Jadi terjemah dia puji lillah, untuk Allah, bagi Allah. Tu saya tanya, boleh faham? Kita bukan sedang pun nak faham. Tu baik. Pertama dia nak bagi huraian bahasa dulu, alhamdu. Kata dia alhamdu tu terjemahnya puji. Dan tak dikatakan hamdu ni fi'il madhi dia hamidah, melainkan dia mesti puji ni puji dengan perkataan, baru panggil hamidah. Kalau puji dengan selain pada perkataan, dia bukan hamidah. Kata lain apa? Kita tak pakai tu, nak cari satu hal kan, tapi dia nak bagi huraian. Alhamdu ni maksudnya dia mesti puji yang kita sebut dengan ungkapan mulut, baru dia panggil hamdu. Bagi. Dan puji ni puji atas apa? Kerana apa puji? Puji atas perbuatan yang elok. Tak dipanggil hamdu, melainkan puji yang kita sedar ada perbuatan elok, ada perbuatan baik, ada
perbuatan atau kita kata puji bagi Allah ni daripada Allah yang kita sedar Allah beri dengan perbuatan dia tu, dia beri ke kita, dan apa dia bagi kat kita tu adalah kebaikan. Dengan sedarnya kita sebut tu, yang tu baru dipanggil hamdu. Dua. Dan pula mestilah hamdu ni puji tu, puji ni yang dibangsakan ni nak bagi puji ni yang dibangsakan bagi ikhtiar. Dialah as-sana' alal jamil ala fi'lil jamil, yang ikhtiar, sana'un ikhtiyariyun, dia adalah yang ikhtiari. Apa yang ikhtiari ni? Asal makna ikhtiar yang pilihan, yang sengaja, dengan sengajanya seseorang tu dia puji. Dan puji itu atas kata sengaja tu, puji dia ikhtiari. Lawan bagi ikhtiari adalah ittirari, puji terpaksa. Puji ikhtiari ini puji yang memang nak puji, dan memang atas bicara beriman ni dengan sedar dan yakinnya dan penuh tasdik mengimani bahawasanya memang sedar Allah lah yang kurnia, dan perbuatan ni Allah lah yang punya, yang beri anugerah ni semua daripada dia seadanya, bukan daripada kita sama sekali. Tak ada satu pun daripada makhluk sama sekali. Sedar macam tu, sedar macam itulah puji kepada Allah Ta'ala, puji yang ikhtiari. Yang tu baru dipanggil hamdu. Hamdu. Jadi kalau kita perhati apa dia sebut tu, nak panggil hamdu tu mesti kita memuji dengan perkataan puji itu di atas kita sedar adanya perbuatan baik, perbuatan yang elok, yang kalau nisbah puji ke Allah, Allah beri. Kalau puji ke makhluk, rasa makhluk beri, and kita boleh rasa dan boleh nampak, boleh perasankan perbuatan tu. Dan pula puji itu ikhtiari. Puji itu ikhtiari. Jadi kalau kita perhati ni, mana satu yang kita sebut alhamdulillah yang kita cukup syarat? Satu. Boleh faham saya sebut apa? Duk sebut tak alhamdulillah? Sebut. Tak sebut langsung. Bila sebut alhamdulillah langsung? Alhamdulillah. Setua sebut tau. Kalau makan tak sedut sebut tak? Sebut tak? Sebut. Ui, sebut dia. Bagus tu. Sebut dia. Ui, sebutlah, Masya Allah. Okey, katalah sebut. Sebut tu pasal apa? Saja kita buat muhasabah kan. Pasal dia dah bagi huraian kat kita, dan kita nak tengok kita ni alhamdulillah kita sebut ni betul ke alhamdulillah tu menepati puji ke Allah, ataupun kita ni minum ketum. Untuk kot bahasa saya lah, kasar sikit. Maksud minum ketum tahu? Kita tak sedar pun kita buat apa. Dia jadi adat, bukan ibadat. Okey. Apa saya nak sebut tadi? Kita sebut alhamdulillah ni, memang kita sedar ke ya Allah yang beri nikmat kat kita tu masa kita sebut alhamdulillah tu? Boleh? Faham? Kita memang rasa ke Allah yang aku makan sampai kenyang, sampai belahak, sedawa, sampai sa'ah ni. Ada ke rasa macam tu? Tak ada tak? Ada. Pula tu kita sebut tu dengan ikhtiar, kita sebut alhamdulillah, sedar kita tu ke Allah. Iya ke macam tu? Tidak juga. Dan kita sedar ke yang kita sebut alhamdulillah tu, itu adalah perbuatan yang sangat elok yang Allah buat kat kita. Dan kita rasa memang Allah bagi kita, boleh kita makan. Contoh mesti kita sebut makan tu lah kan. Bagi kita makan tu, memang kita sedar Allah lah yang bagi aku makan ni. Ada tak? Tak ada. Atur tak ada. Jadi situlah kita kena masalah. Jadi masalah kita ni apa? Masalah kita yang tu, yang kalau kita belajar bab iman, apa dia? Kita belum ada iman kalau dalam kaedah tu.
Memang sebut Alhamdulillah cantik dah. Raga duk menyebut, lidah duk sebut Alhamdulillah, tapi jiwa tak ada. Jadi kita sebut Alhamdulillah tu bukan hamdu, bukan. Pasal apa? Satu, bukan ikhtiari. Kita sebut dengan perkataan, yang tu je kot dapat. Memang kita sebut dengan perkataan, tapi bukan dengan kesengajaan yang kita rasa tu kurniaan Tuhan, tu hasil daripada Allah Ta'ala punya perbuatan. Pula tu kita sebut tu dengan ikhtiari, kenal yang ni adalah anugerah Tuhan. Tak ada. Ada kalau bagus, Alhamdulillah. Baik, kalau tak ada macam mana? Yang ni lah disebut oleh ulama, kena belajar sedar kan. Kat kita ni kalau boleh 24 jam sedar apa? Tak ada apalah kat kita ni melainkan daripada limpah kurnia dan Allah, pemberian Allah Ta'ala semata. Limpah kurnia dan pemberian daripada Allah Ta'ala jua yang ada pada aku dan sekalian alam semesta. La ilaha illallah. Jadi apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi siang di malam, bila malam tak ada panas dah, boleh mengaji lagi, boleh rehat. Contoh, dengan tu ada kerehatan, boleh segar balik esok untuk juga puji Allah, kenal Allah, tauhid Allah Ta'ala. Jadi kita boleh rehat tu apa? Alhamdulillah. Sedar Allah bagi aku hidup, Allah bagi aku boleh rehat, Allah bagi kita ada akal lagi, ada pendengaran lagi, ada penglihatan lagi, dan rebah-rebah badan je. Kalau contoh rehat lah macam mana? Boleh rebah badan dekat lantai macam mana? Oh, leganya. Siapa bagi lega? Alhamdulillah. Rasakan Allah yang bagi lega tu. Tauhid. Itu maksudnya Alhamdulillah. Dan sebut dengan mulut Alhamdulillah. Kalau tak sebut dia mulut, tak panggil Alhamdulillah. Apa dia? Antaranya tak silap saya, kalau saya syarah kitab disebut dia asna. Asna ni apa? Tapi kalau asna pun rasanya sebut baik, sebut juga. Dia sebut juga. Hamidah dengan asna makna sebut baik. Kalau puji dengan tak sebut ni, saya tak ingat. Luar saya pun lama tak perhati kitab syarah ni. Kadap baca je. Tapi bahasa dia bukan hamidah. Jadi kat kita ni nak sebut Alhamdulillah ni, yang memang menepati ta'rif dan piawaian untuk nama puji Allah ni, semaklah kat kita. Baik, kalau tak ada, sikit muhasabah diri, apa masalah kita? Ada bab yang kita belum mengenal dia. Tak kenal apa tu? Tengok saya sebut ringkas je. Kita tak kenal dan tak faham lagi La ilaha illallah. Kita tak faham yang Allah ni ilah. Kita ni adalah natijah daripada perbuatan Allah. Simple je ayat dia. Kita tak kenal lagi Allah, dia khalik makhluk. Semua makhluk ni adalah natijah hasil daripada perbuatan Allah. Kita tak rasa aku ni dan sekalian apa yang ada ni Allah yang cipta aku, yang cipta siapa yang ada keliling aku. La ilaha illallah. Jadi kita tak faham tentang tu lagi. Satu, Allah Ta'ala kita tak boleh bagi puji. Kalau kita memang sedar apa yang ada kat kita ni dan apa ada sekeliling kita ni, baik dari segi apa, tumbuhan, oksigen, cahaya, gelap, siang, malam, panas, sejuk, makan, minum, lapar, dahaga, anak, isteri atau benda, kenderaan, apa segala, macam mana? Oh, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Tapi kita belum segila itulah kan? Satu, kita duduk mengaji macam ni, sebaik-baik keadaan isikan apa kita punya kelapangan tu, satu dengan aktiviti khidmat yang mana ada boleh aktiviti sampai itu manam, bersih kawasan, sapu, cuci, lap, vacuum, apa seumpama khidmat kita buat, masak, basuh, apa saja kita buat tu hadirkan dalam hati dan sedar kan. Kalau tak boleh benda lain pun sedar apa? Daya yang ada kat aku ni Allah beri. La quwata illa billah. Alhamdulillah. Tambah pula kita muda lagi, kuat lagi, memanah pun tepat aja macam tu, bersih pun, vacuum pun cantik je, susun pun kemas aja, buat kerja pun teratur aja. Contoh lah, masak pun sedap aja, khidmat pun cepat aja.
Orang tengok pun puas hati je. Contohlah kan, macam mana? Alhamdulillah. Jadi atas kita faham pelajaran kita ni, latih lah. Nisbah pelajar, nisbah guru, nisbah orang muda, nisbah orang tua, orang lelaki, orang perempuan. Pasal kita punya matlamat atas kehidupan ni, apa dia? Mengenal Tuhan, mengenal Allah. Dah kenal Allah Ta'ala, nak apa? Ibadat ke Allah. Antara ibadat Allah Ta'ala tu apa? Dah kenal dia, puji dia, tauhidkan dia, dan datangkan perasaan bahawasanya ni semua anugerah dia. Allah ka fadl say. Saya terkesan dengan bahasa Urdu, pasal bahasa dia tajam. Ni semua kita ada apa? Hadza min fadli rabbi. Itu Arab lah. Tu bahasa Quran, bahasa Urdu saya pernah belajar dengan bahasa macam tu kan. Bahasa dia best lah. Bahasa Urdu pasal antara guru yang ajar Urdu kan. Guru cakap Melayu ada, tapi pasal kita dah Melayu ni dia lali sikit. Dia bahasa tu dah jadi macam tak tajam untuk tersentuh di hati. Tapi bila kita dengar dengan bahasa yang satu lagi macam mana? Kita pula reti macam mana? Oh. Tengok saya sebut Urdu ni Allah ka fadl say. Oh. Tuan tak faham Urdu, tak sedap. Saya sedap lah kan. Allah ka fadl maksudnya Allah ni limpah kurnia. Allah ka fadl say. Pun bahasa dia ada terbalik-terbalik macam cakap India lah kan. Daripada limpah kurnia dia. Allah ka fadl say. Allah lah. Nak terjemah tu kan. Terjemah Melayu ni dia punya bahasa dia terbalik-terbalik. Macam dia sebut telur ayam, ayam telur. Kereta api, api kereta. Kita pergi Kuala Lumpur, saya Kuala Lumpur pergi. Dia terbalik-terbalik macam tu. Kena belajar nahu dia sikit lah. Kalau bahasa Arab dia apa dia? Oh hadza min fadli rabbi. Wa ma taufiqi illa billah. Innama alainal balaghul mubin. Oh dia tak ada rasa apa kat dia sama sekali, bahkan semuanya dia merasakan Allah yang beri, dia tukang sampai lalu kot dia je, la ilaha illallah. Tauhid dia tengok, bayang. Jadi kita baca macam ni, munasabah kita dah baca kitab dulu, cubalah tengok faham kan apa saya sebut ni. Kalau orang tak mengaji kitab dulu tu punya satu hal lah, nak kata punya pasal kuduh no bahasa tu. Maksudnya banyak benda kita belum kesampaian dan belum mendapat kepahaman untuk menghadam apa benda yang penggarang kitab kita ni sampaikan. Yang ni yang banyak muhasabah kita, belum lagi kita ni punya puji ni puji mulut aja, hati tak puji. Macam mana nak puji hati? Puji hati ini dengan mesti Allah Ta'ala dikenali. Nak kenali dia macam mana? Allah yang beri, hakiki. Walaupun nampak makhluk, salam-salam orang bagi duit, macam kita nampak tu lah, memang nampak makhluk tu ya. Macam mana? Macam mana nak bagi tauhid? Laluannya yang bagi Allah. Tak payah cakap dekat orang tu tak apa. Kat orang ni terima kasih lah, orang membudi kita bahasa. Tapi tauhid macam mana? Ke Allah Ta'ala kita mengasa la ilaha illallah antar razaq. Walaupun yang bagi kat kita tu sekupang je, itu orang masuk akaun kita bukan sejuta, RM1. Tambah pula kita minta supaya bank mention kat kita apa duit masuk, dia akan bunyi, dia bagi. Memang boleh set macam tu kan, lain set kan, berapa duit masuk dia boleh tak beritahu kat akaun kita masuk apa duit kan. Tak tahu, baguslah tak tahu. Rasa saya boleh aset, saya pun baru je berkaitan dengan bank-bank ni. Kalau tak saya selalu pakai buku je, tapi nak masuk bank lah ni payah lah. Kena buat temu janji, kena cari kosong jam pukul berapa. Kalau saja-saja ingat nak pergi bank tu kena halau je, cik sorry tutup. Ada buat temu janji tak? Tak ada, boleh belah. Yes, kena halau gitu ya. Alamak susah macam tu, terpaksa lah. Kalau tak saya bukan suka sangat pakai kad-kad apa ni, tapi terpaksa buat kad juga. Baru tadi pergi buat kad. Betul lah cakap, saya bukan main-main. Oh tadi buat kad. Buku akaun ada, tapi selalu macam tu lah, nak masuk punya payah lah ni. Beratur pula.
Kadang kita nak buat keluar duit, dah tak boleh masuk bank, tak buat appointment apa, orang dah susah macam mana, buat kad lah. Tambah boleh online esok, tak payah lah, susah-susah, ATM pun tak payah. Bagi password, transfer, nama orang, nombor akaun, tak betul tak nama dia, submit, cup, boom, jalan. Successfully. Successful. Siap. Aduh dia kata. Satu lah. Ratus akhir tu. Siapa cerita bank-bank ni? Siapa? Duit orang bagi kan. Tit. Katalah bunyi kan. Tit. Alhamdulillah. Tak tengok duit pun. Bunyi tu tahu dah. Jadikan tu rangsangan ataupun satu indikator untuk satu medium, bukan indikator, satu medium untuk zikir ke Allah. Tit. Duit masuk dah tu. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Antar Razzaq. Tak tahu apa masuk lagi. Sekali pun bunyi lain. Tengok bunyi lain, tengok duit habis punya. Contoh kan. Buat lawak bodoh itu. Tet. Allahu Akbar. Antar Razzaq. Allah. Antar Razik. Antar Razzaq. Anta dzul quwwatil batin. Antal mu'ti. La mu'tiya wal amani illa anta. Hadirkan dalam hati tu. Sedarkan siapa bagi? Allah. Nampak orang ni pun kita tak tahu siapa dia, tak tahu masuk duit kan. Contoh, saya nak bagi contoh tu. Pasal kita belajar tauhid, kita nak belajar tu dengan praktikal. Macam mana tauhid yang aku belajar yang Allah Taala beri ni, supaya benda tu kita duduk je dengar bunyi je, tapi di situ dapat tauhid. Alhamdulillah. Tambah pula buka terkejut perutnya. Apa dia? Buka. 15,000 masuk. Wajib sujud syukur. Allahu Akbar. Boom, sujud. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Pujilah. Apa ya? Ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Anta razaqtani. La ilaha illa anta, la raziqa illa anta. Tak ada yang bagi rezeki melainkan kau ya Allah. Sujud. Kalau orang bagi 15,000 seketul macam mana? Seronok. 15 ringgit pun seronok. 15,000. Tapi bukan rasa ke orang, rasa dekat Allah. Agak-agak berapa jam sujud? Kita tak sujud pun. Apa masalah? Boleh jawab sikit? Apa masalah? Hayal apa kau? Apa masalah? Tak sedar ke Allah. Itu kan. Sikitlah saya sebut tu dalam bentuk muhasabah. Pelajaran kita very light sebenarnya. Cuma saya tak bolehlah baca gitu saja. Maksud saya terasa bila baca gitu macam mana. Yang kita ni tak cukup piawaian untuk nak kata Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Lepas sembahyang sebut tak? Subhanallah, Alhamdulillah. Apa benda yang dia Alhamdulillah kan? Tak ada satu pun. Memang sebut dengan mulut, tapi kita tak rasa yang tu perbuatan Allah yang Allah Ta'ala buat kat kita, dan kita tak rasa itu perbuatan yang elok, dan bukan kita sebut tu dengan ikhtiari nak puji perbuatan Allah. Tak. Jadi kita punya zikir apa? Namanya zikir mulut saja. Kalau ada nama takwa, ulama kita istilahkan ni takwa jasad saja, bukan takwa qalbi. Macam mana pun dengar lah. Jadilah juga. Sebut juga Alhamdulillah. Ni tak sebut langsung. Macam mana pun dengar lagi. Apa dia? Dah memada ke hanya sebut zikir takwa jasad aja, tapi qalbi tak takwa. Jadi qalbi tak takwa, apa masalah ni? Apa muhasabah dia? Maksudnya hati belum kenal, hati belum rasa, hati belum ada perasaan dan perasan Allah Taala. Astagfirullah. Jadi apa yang kita nak buat? Usahakan macam mana supaya hati kita boleh hidup. Sikitlah saya sebut tu pun nasihat untuk saya tu. Mudah-mudahan Allah Taala mudahkan urusan kita. Kita yang banyak pelupa ni diingatkan. Kita yang bodoh ni dicerdikkan. Kita banyak ahli masyarakat ni ditaubatkan.
Kita yang malas ni dirajinkan. Kita yang leka ni diingatkan. Kita yang apa lagi, cinta dunia ni, dunia ni dijadikan batu loncatan untuk mengenal Tuhan. Bukan pergi dibakar dia, kan. Gunakan dia untuk mengenal Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik. Itu sekali lalu. Apa dia? Alhamdulillah. Jadi belajar macam ni ya. Kita belajar ni, belajar tafsir. Kita belajar lughah. Sambil itu ada saya sebut saraf. Sambil itu saya ada sebut nahwu. Sambil itu saya ada sebut tauhid. Sambil itu saya sebut tasawuf. Berapa subjek tu? Masya-Allah. Saya saja sebut nahwu pun kena nahwu saja, tak sebut tauhid. Yang ni macam mana? Ni lebih. Kalau saya mengaji pun ada guru yang bila dia baca kitab macam ni, dia tengok, wih, dia ni macam ni rupanya huraian mengaji. Huraian mengaji, kita dengar tok guru yang mengajar mengikut disiplin ilmu betul-betul, kita akan dapat rasa kelainan daripada orang yang mengajar masjid surau selalu. Dengar sikit saya sebut itu. Kasar sikit lah saya sebut ni kan, macam nak banding-banding orang je. Tapi bukan banding orang, kita akan terasa sangat. Saya mengaji bila saya dulu sebelum saya main pondok, saya dengar orang mengajar masjid ni, saya rasa hebat lah. Kedepan. Tambah kalau sebut politik, punya seronok lah kan. Duk entam ni, kerajaan ni zalim, jahat, kelepuk, kita nak tegakkan Islam, hukum hudud. Rasa nak terbang. Duk rasa hebat lah. Tak ada kalau kau tak sebut politik, rasa macam kuliah tu tawa hebiau. Tak rasa semangat tu. Alamak, tak sebut ni, hentam lah sikit kerajaan. Contoh lah kan. Tak rasa seronok. Bila saya ngaji pondok, tengok tok guru tak ada pun ngentang-ngentam gitu. Dia ngentam kita ada. Kelepuk kena. Tu dia. Kena lagi seketui. Kena lagi sekali sekilo. Kena belantan pula satu. Bagi buah siku pula satu. Lutut pula naik. Apa kena. Tak faham sudah apa saya sebut tu. Lepas tu dia sebut apa? Yang kita tengok dia sebut tu, dia sebut nahwu, dia sebut saraf, dia sebut balaghah, dia sebut ilmu tauhid, dia sebut ilmu fiqh, dia sebut ilmu saraf. Dia sebut tu. Itu dia sebut. Katanya, kita nak mengaji ni nak dapat ni lah katanya. Tu ke? Saya dah dengar tu, mula pergi balik. Dah lama berapa tahun dah mengaji pondok. Sekali-sekali balik, cuti ke apa, pergi dengar masjid surau. Tengok saya punya muka. Goreng lah. Benda dah diajar. Merepet lah. Baru tahu merepet. Dengar sikit saya sebut. Kasar sikit lah. Kita tahu baru punya merepet lah. Benda diajar mana. Tanpa duk gelak-gelak tu. Rupanya ajar gelak lah. Ajar gelak lah. Kita ngaji, tok guru dia ajar satu-satu tau. Macam mana nak dapat. Tapi ilmu nisbah kita tak pernah ngaji nahwu pun kita kata kena belajar aku nahwu ni. Dia bagi kita rangsangan nak pergi belajar. Aku kena tahu saraf ni. Aku kena tahu balaghah ni. Aku nak faham macam mana dia boleh faham, senang. Dia tengok dia faham. Kita tak faham. Dia jadi haloba macam tu. Kalau pergi kat luar tak ada, dia jadi haloba nak jatuhkan kerajaan dia. Itulah tak tahu tuan-tuan saya tak tahu. Saya sebut saya punya keadaan dulu lah. Bila kita dengar masjid-masjid orang mengajar macam tu lah, banyaknya selalu macam tu. Baca tafsir pun pumpang. Dengar hebat tapi tak balik-balik itu lah. Subuh pun duk lewat tu. Contoh kan kita ngaji dengan tok guru ni, banyak benda kita kena repair ni. Jangan kata kat orang, aku pun tak sedar lagi kau Taala. Aku duk sebut alhamdulillah pun hati tak hidup, takwa pun jasad aja. Saya kena ayat tu melengung saya. Kita pun rajin juga lah baca Quran. Pergi bahasa kita kan, rajin juga baca Quran, ada juga selawat, ada zikir. Dia bagi ayat tu tak menung saya. Takwa ni takwa jasad aja, tapi hati tak takwa. Melengung lah. Takwa jasad aja weh. Hati mana? Hati ghafil hati lalai gila Allah. Banyak lagi masalah aku. Jadi nak kata apa? Rasa macam tak ada apa-apa, macam tak pernah mengaji lagi. Padahal dah pergi masjid dah tu, dah pergi surau dah tu, dah jaga sembahyang dah tu kan. Astagfirullah. Sikit.
Dan dia kata bab puji ni, kalau tengok pembahagian dia, iaitu 4. Tengoklah 4 tu. Kalau kita biasa lalu kita jumpa ni, cuma dia ada istilah Arabic lah sikit. Apa ni? Pertama, puji kodim bagi kodim. Kodim tu maksudnya yang sedia, yang memang ada sedia. Yang azali tu bahasa, ada sebagian ulama mengseertikan azali dengan kodim tu. Puji kodim bagi kodim, bahasa lain Allah puji Allah. Pasal kodim siapa? Allah lah. Atas kita dah bercakap lepas, Allah lah nama dia. Maksudnya apa? Zat yang bernama Allah tu memuji zat dia yang bernama Allah tu, dia puji diri dia sendiri. Boleh kot? Faham kan? Itu dipanggil puji. Istilah disebut puji kodim. Siapa kodim tu? Allah. Siapa kodim satu lagi? Allah. Dan kaedah macam ni kalau kita belajar nahu, walaupun nakirah lepas nakirah, kalau ikut kaedah nahu, nakirah lepas nakirah, dia lain daripada nakirah yang pertama. Tak. Yang ni puji kodim bagi kodim. Kodim yang pertama, kodim yang kedua, hak tu lah. Tu tentu pula. Yang tu kena ngaji lama sikit lah nak faham saya cakap apa tu. Nakirah ulang pada nakirah. Atas asal kaedah lughah, nakirah yang kedua lain pada nakirah pertama. Tapi dalam kodim, puji kodim bagi kodim, kodim yang pertama, kodim yang kedua, wa nafsul awal, maksudnya diri yang pertama. Kodim yang kedua tu adalah kodim yang pertama yang memuji tu, yang itulah juga yang dipuji. Tak faham tu tanya lain. Pasal bahasa tu, kalau kita tak boleh faham istilah-istilah tu, melengung sikit. Satu saya kata mengaji kena ambil perhatian. Saya dulu belajar dengar istilahnya tu, benda dia cakap ni aku tak apa nak boleh hadam lah. Dengar lah saya sebut lah. Pasal kita belajar ada benda kita tak boleh hadam lah. Kita duduk dengar, dia cakap Melayu ni bukan cakap orang putih. Apa dia cakap lah? Kita tak boleh nak proses tu. Tapi kalau boleh proses macam mana? Sedap dia cakap. Satu belajar dengan boleh faham sampai jatuh hati, tu paling best lah. Nak sabab boleh jatuh hati apa? Bahasa, istilah, qawaid, nahu, soroh, balaghah dia. Kita boleh faham lagi lughah dia. Itu istilah yang dia pakai. Itu cara dia menghurai pula. Kita akan tengok, Masya Allah, sedapnya, bestnya dia cerita. Nak cerita ke orang balik, ada benda tak terkata nak sebut tu. Dan kalau kita tak ingat apa dia cakap pun, atas faham yang Allah anugerah melalui dia tu, kita boleh cerita balik dengan apa yang kita dah faham tu, dengan apa dia dah ajar kita untuk kita faham. Lagi nak sebut apa? Inilah lazatnya ilmu, lazatnya mengaji ni ya. Tu yang orang tak mengajar lagi dah duduk lama. Maghrib 7.30, pukul 7 dah sampai. Ni mengajar maghrib pukul 7, 7.30 baru tolak tayar. Tolak tayar apa? Nak mana? 7.30 maghrib, 7.30 baru tolak troli. Nak bawa tempat mana? Nak panah. 7 suku dah kena jerit. Oi, tak tahu tengok jam ke? Kena cerdik sikit tu. Cerdik sikit. Dah kena tegur pun menyengin-nyongin. Terus macam kerang busuk. Bagi betul sikit. Bila kau nak mandi? Tu padan tengah panas tu. Bila kau nak mandi? Jadi mana perhatian kau, mana seronok kau mengaji? Bukan nak menunjukkan benda tu salah ke tak, tapi masa dia tu mesti betul. Adjustment dia mesti bagi betul. Adjustment dia. Saya daripada Pekanbaru, saya nak lari main sini, saya tak datang terkalut-kalut mari maghrib mengajar. Saya tak mari tu. Saya tak mari tu. Saya tak suka punya tu. Maksud apa? Saya mari dengan kalau boleh asar main sini. Tu pun terlambat kat tadi. Orang dah habis sembahyang pun sampai. Kalau ikut saya punya pecut, tanyalah saya buat kereta lagu mana. Tak tahu, ikut belakang saya. Nak saya buat kereta macam mana. Ramai geng-geng saya kata, ustaz buat kereta sakai ingat lah. Aku kan jampa boleh menung-menung. Aku ada benda aku nak kejar. Kalau boleh main doa ni cukup best. Lepas main asar tu ada kerja yang kita nak buat ni untuk yang mengajar tu satu hal. Dah bersedia dah kita. Kita punya persediaan tu best. Kita tahulah nak buat apa. Tak adalah terkalut-kalut, terkebil-kebil, terhegeh-hegeh. Tak tahu, saya bukan macam tu. Saya bukan macam tu. Satu ngaji kena cerdik. Saya sebut dengan isyarat yang tu rasa boleh faham.
Saya tengok guru saya macam tu. Saya mengaji guru saya semua macam tu, boleh kata semua macam tu. Kita tengok, dia punya susunan sabab dunia dia tu. Kita kata dia ni berkira sungguh lah bab tu. Sampai ada benda 2-3 minit aja pun dia berkira. Saya kadang masa kadang saya jam juga lah. Kadang perut pun masalah. Tapi kalau yang kira masa setengah tu, pukul apa ni? Kau janji pukul apa? Datang pukul apa? Minta maaf lah, saya ada 5 minit je dengan kau. Minta maaf, saya ada pasal lain, kerja lain. Tu, tinggal. Putih mata dia tengok. Macam tu dia. Pasal ada benda yang dia bertegas kat situ. Dia ada prinsip. Dia ada urusan dia. Saya lu ingat kalau arwah Patih lu ni saya nak sebut. Orang tak biasa muamalah ni orang tak tahu. Kalau sembahyang mayat, dulu kami pondok ni kalau Pegelah Hulu, Baling orang panggil sembahyang mayat lagi tu. Baling ni lebih kurang 15 km tu lah. Kampung-kampung Baling tu kat 20 juga. Prinsip Tok Guru ni nak panggil sembahyang mayat. Jangan panggil tunggu kami hampa mandi mayat. Dia punya bahasa macam tu. Ni panggil lah ni mayat-mayat pergi. Kadang dengan bas mari datang, kereta 20 biji angkut, nak 40 orang, nak 50 orang, nak 80 orang, nak 100 orang angkut. Kami sedia bagi masa, tapi jangan menghampakan bila pergi mayat tak mandi lagi. Allah, kami ada mengaji, kami ada komitmen, kami baca kitab, duduk kat sini baru nak mandi mayat. Kalau saya dulu, kalau arwah Tok Guru dulu, tak payah dia cakap, orang lain akan cakap bagi pihak dia. Pasal orang tahu Tok Guru punya prinsip. Orang lain akan cakap kat tuan rumah. Lain kali kalau panggil Tok Guru ni, jangan panggil macam ni. Dia kadang tak mulut, dia tak bercakap. Tapi orang lain yang dah faham akan bercakap bagi pihak dia. Sagi dia bercakap, asal bila dia cakap, ada keliling dia yang kedang ni. Yang keliling dia. Lain kali, saya nak tengok dekat ada. Dia buka spek lah. Lain kali kalau nak panggil sembahyang mayat ala kita ni, cerita kat imam molek-molek, pergi tu sembahyang dah, nak kita pergi nak sembahyang lah. Masa tu mau ambil kita, jangan kita pergi tunggu sembahyang baru nak mandi. Nak buat apa tunggu situ lama-lama? Siapa dia nak agak? Kita nak baca Quran itu, siapa dia nak agak baca Quran lama-lama? Kita ada kitab nak baca, kita ada masa kita nak mengaji, nak mengajar. Ni kacau, ganggu masa kita. Lain kali tu saya tiru banyak dia ni. Molek ni. Penuh je nak. Ganggu kita ni. Kita bukan nak hari-hari nak pergi sembahyang mayat kat orang. Kita nak mengaji. Orang lain cakap dengan pihak dia. Dia berkira sama macam tu. Kok kita tak biasa jumpa lagi lah Tok Guru macam tu kan. Saya ada juga masa duk pergi ziarah pondok Kedah tu. Ada agak orang panggil masyhur pondok ni, saya tak sebut lah pondok mana kan, nak pergi jatuh maruah pula kan. Dia orang panggil pondok sembahyang mayat. Pasal apa? Satu hari kena 3 kali sembahyang mayat. Jauh kan, sampai 100 km, 150 km. Semata-mata untuk pergi sembahyang mayat. Habis ni balik tak ada penat. Ada satu lagi pula rombongan panggil pula pergi sembahyang mayat nanti pula. Balik lagi sembahyang mayat. Waktu pergi sembahyang mana lagi pula. Sehari tu sampai 3 trip. Balik malam pukul 10, 11 balik tidur, tak mengaji langsung hari tu. Dia orang panggil pondok mayat. Dan Tok Guru dia pula layan. Dan Tok Guru dia pula tak macam Tok Guru saya buat ni. Saya kalau arwah Patih lu tak ada kena. Dia nak kalau pergi tu sampai-sampai orang pakat tunggu, mayat pun dah ada dah. Dia mari tu, orang pun tahu dah prosedur pekah dia apa. Kena mengaji lah pasal nak panggil dia kan. Panggil dia mesti orang tahu prosedur dia. SOP dia. Mari-mari ya. Dia minta jadi imam. Dia tanya nanti, mu siapa? Kalau suruh jadi imam, dia akan tanya, mu siapa? Saya imam, encik. Mu imam. Ni mayat ni kena apa dengan mu? Enggak, dia tanya. Mayat ni dengan mu kena apa? Tak ada kena apa, dia ahli Korea saya imam. Anak dia mana? Dengar saya sebut. Kita belajar pekah tang tu lah. Anak dia mana? Anak dia duduk di bawah tu. Panggil anak dia mari. Anak dia lah kuasa besar jadi imam. Bukan tok imam. Anak dia lah wakil. Panggil anak dia pun terhegeh-hegeh. Kena kepiah pun tak pakai. Kerja t-shirt. Anak dia sama mayat pun tak kerti.
Tak apalah, tak reti pun, kuasa besar kat dia. Dia paling besar sekali kuasa untuk sembahyang mayat atas bapak dia, arwah bapak dia. Dia lah paling besar doa. Waladin solehin yad'u lahu. Tok imam ada apa dengan bapak, dengan si mati? Panggil anak dia. Tak, kadang-kadang budak tu nak cakap apa pun tak reti. Ni ayahmu mu nak jadi imam kan? Tak deh. Tu nak suruh baptis bahasa dia. Nak suruh baptis jadi imam kan? Tak apa. Betul sah. Habis ni. Habis. Allahu Akbar. Sok siap. Baca talqin. Tak ada. Orang suruh lain baca. Kami boleh sembahyang mayat. Pum balik. Balik waktu dia mengajar. Macam mana? Turun. Qala Syekh Musanni rahimahullah taala tunggu. Steady tu. Kita tak biasa bertemu buku dengan arwah guru macam tu. Sini ada bab masa tu saya tak sebut lagi lah. Jadi bagi cerdik saya cerita tu lebih, kalau orang cerdik ni dengan cerita dia boleh faham lah. Satu dalam Quran banyak cerita ke dia banyak hukum. 6,000 lebih ayat tu. 6,000 selalu dia sebut 6,232 lah angka yang nak sebut dengan tulisan yang ada lah ni. 6,232 ayat tu. Bahasa borongnya ni 232 ayat tu, yang tu je ayat hukum. Tu pun ada nasih mansuh macam-macam amqah mutlak muqayyad. 6,000 tu cerita. Nak buat apa cerita banyak-banyak dalam Quran. Daripada cerita tu kita faham apa nak buat. Saya cerita ni supaya boleh faham lah apa nak buat. Baik. Jadi asal kita nak sebut puji qadim mai qadim. Allah puji zat dia sendiri. Macam mana contoh Allah Taala puji diri dia? Yang ni kena pandai ilmu bahasa Arab sikitlah. Firman Allah Taala. Kalau dengan pembahagian 4 tu kita sebut lagi awal, qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi qadim, hadis bagi hadis. Pasal dia 4 kan. 4 tu dia akan 4 macam dah. 4 2 bab je. Puji ni Allah makhluk, 2 ya. Kita faham la ilaha illallah ni Allah makhluk. Apa dia? Allah puji Allah. Allah puji makhluk. Lagi? Makhluk puji Allah. Makhluk puji makhluk. Itulah 4. Tu jadi 4 tu. Bahasa dia qadim puji qadim. Lagi? Makhluk hadis. Qadim puji hadis. Lagi? Hadis puji qadim. Lagi? Hadis puji hadis. Apa maksud hadis tu? Bukan hadis tu sabdaan Nabi kan? Makhluk. Masuk hadis tu makhluk. Kita tengok. Dah bagi pembahagian tu. Okey, kita nak kenal macam ni lah. Macam mana sirah yang ada dalam Quran ni kita faham. Yang ni adalah makna puji. Tak mana kalau kita tak reti dengan terjemah kita tak boleh faham. Maksud saya tak faham tu, kita tak faham tepat apa maksud. Okey, sekali lalu tengok. Firman Allah Taala, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kena baca nasir tu macam tu. Nasir, bukan nasir. Nasir. Ra apa nama dia macam tu? Tak belajar lagi. Dia mau habis Iqra 1. Ra apa nama dia? Ra tarkik. Bukan ra tafkhim. Ra tafkhim macam tebal. Ya ayyuhal muddathir. Tu nipis. Qum fa'anzir. Tu ra tarkik. Wa siyabaka fatahhir. Warrujza fahjur. Tu tebal. Wal asr. Tebal. Allahu akbar. Tebal. Dia ada tebal nipis. Dia ada khas dalam tajwid belajar hukum ra saja. Sikit sentuh tajwid sikit. Nak ngaji tauhid sambil tu. Tajwid merentasi tauhid. Tauhid merentasi tajwid. Dia memang macam tu. Dia ada merentasi tu. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terjemahnya, Allah ni dialah sebaik-baik Tuhan dan sebaik-baik yang menolong. Mana kita nak kata Allah puji Allah ni? Ayat Quran ni ayat Quran kalamullah kan. Siapa dia sebaik-baik maula? Terjemah di situ sebaik-baik Tuhan. Siapa? Kalau kita belajar khas bahasa Arab,
Ni'ma ni dia adalah satu huruf khas, dia PL tapi pelik sikit pada orang lain. Pasal apa pelik? Pasal dia tak ikut atas wazan fa'ala walaupun dia 3 huruf. Ni'ma, bi'sa. Cuma ni'ma dia maksus bil madah. Kalau bi'sa dia maksus bil zam. Tu kena ngaji nahwu sambil-sambil ya. Nak pergi jumpa bab tu saja, bila nak mengaji berapa tahun mengaji pun nak jumpa. Dengar sambil-sambil. Jadi ni'ma ni atas baik kita terjemah apa? Ni'mal maula, sebaik-baik. Allah ni ni'mal maula, terjemah yang saya pakai terjemah dia. Sebaik-baik Tuhan. Memang mana ada Tuhan lain daripada Allah. Allah ya Tuhan. Macam mana pun kalau ada orang duk anggap ada Tuhan selain daripada Allah, Allah lah sebaik-baik Tuhan. Ayat ni'mah tu walaupun dia menunjukkan maksus bil madah, dia tak menunjukkan tafdil hak lain pun Tuhan, tapi Allah lah Tuhan sebaik-baik Tuhan. No. Tuhan ni Allah saja. Tu satu hal bab tauhid. Ingat. Nak faham tegas tauhid satu, nak faham uslub lagi, nak faham kodim bagi kodim lagi. Banyak benda tu lapisan tu nak faham tu. Jadi asalnya ni'mal maula huwa, dia ada maksus bil madah tu, mahzuf, tak dibubuh dalam ayat. Ni pun salah satu uslub ijaz dalam Quran. Apa benda pula tu? Ngaji lama sikit lah. Saya sebut macam tu dengar saya sebut. Banyaknya kena belajar. Banyaknya. Memang banyak. Kalau orang ada alat yang lengkap ni macam mana? Best tu baca Quran tu. Maula pun saya pakai perkataan dia ya Tuhan. Wa ni'man nasir huwa, dan sebaik-baik nasir yang memberi pertolongan. Siapa yang puji Allah ni dia sebaik-baik Tuhan, dia sebaik-baik penolong ni siapa? Allah lah dia puji dia. Dan kita rasanya tak asing mendengar perkataan hasbi Allah wa ni'mal wakil kan, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Itu kataan tu salah satu khazanah daripada kanzul arsy. Itu nisbah sebut kan. Nisbah kita nak faham tauhid macam mana? Kena ada perasaan Allah sebaik-baik pertolongan. Ada orang nak zalimi kita macam mana? Hasbi Allah. Apa hasbi Allah ni? Allah is enough for me. Tengok saya sebut kan, Allah cukup bagiku. Okey tak? Allah is enough for me. Macam mana sedap lagi? Pasal orang putih pun tak faham. Padahal bengap nak sedap ke mana? Saya faham Arab. Apa? Allah hasbi Allah. Hasbi Allah. Hasbi Allah tu, Allah tu lafzul jalal tu jadi fa'il bagi hasbi. Idafat tu pada maf'ul hasbi, memadalah akan aku oleh Allah. Urdu bolte macam mana? Cakap Urdu macam mana? Allah merelia kafi. Allah merelia kafi. Kafi ni Allah yang cukupkan aku. Allah make me enough and perfect. Hasbi Allah, cukup aku dengan Allah Ta'ala. Allah cukup. Allah is enough for me. We have Allah. What more? What else we need in this world? Allah is enough for us. Ada akidah macam tu kita tu. Tapi itulah, banyak benda tu nak bagi betul di situ macam-macam bab sabab, bab akidah, bab tasdik. Masya-Allah, mudah-mudahan yasaranallahu ala zalik insya-Allah. Baik, sekali lalu lagi pula kata dia macam mana? Yang kedua, puji kodim bagi baharu. Cuma dia tak sebut hadis. Hadis saya sebut baharu, bahasa dia. Bahasa lain baharu apa? Hadis. Maksud hadis apa? Makhluk. Bahasa lain makhluk apa? Ma siwa Allah. Ambil lah. Tu kalau nak catat, nak tulis tu macam-macam tu. Tu yang dengar, pasang telinga. Saya ngaji dulu, mula-mula saya mengaji pondok, saya nak buat macam saya mengaji sekolah menengah dulu. Semua catat, tulis. Bila saya duduk pondok, saya tak boleh buat itu. Pasal apa? Terlalu banyak nak catat. Habis-habis saya tak catat pun. Dengar. Pasal apa? Ada catat pula, yang ni tak habis. Pasal kecepatan tangan dengan kecepatan kita nak dengar tu tak sama. Tangan lambat. Itu buat macam mana? Saya tinggal dulu pen. Ya. Habis kuliah, tulis.
sejam, kadang 2 jam untuk recall balik apa yang kita dah full concentration tadi. Banyak benda disebut, ikut urutan satu, recall balik. Istilah recall tu otak cerdik, waktu power. Kalau tulis tak dan tulisan ni lupa pula dia sebut apa, teringat lah. Macam mana pun boleh lah juga kan, tapi salah satu uslub lagi macam tu. Dan saya pergi India macam tu punya uslub orang belajar. Tulis ni dia tak bagi. Masa bayan, dengar, tumpu perhatian, zikir karo, zikir, selawat, dengar. Habis majlis kau tulis. Ingat balik. Habis tak ingat, buat muzakarah. Apa kita belajar ni? Contohlah kita ni pun, habis lagi ada kelas Isyak pula, ada Quran, habis tu muzakarah. Apa kita belajar ni? Ingat tak? Apa kodim bagi kodim? Ingat tak? Puji apa? Syarat puji apa? Nak panggil puji ni mesti sanak, mesti atas perbuatan, ala fi'il. Dia mesti dengan perbuatan, mesti hati hari. Oh, hak tu. Sampai mati ingat lagi kami muzakarah sambil makan ni. Makan apa? Makan kopok nasi lemak. Malam-malam. Lepas tubuh makan pukul 12. Orang makan pasal baru habis ngaji tajwid. Habis muzakarah. Contohlah kan. Tu pun pergi dapur tengok tak ada apa nak makan. Kami minum air sejuk malam tu. Contoh kan. Oh, tapi malam tu sampai lani ingat muzakarah. Contoh kan. Masa nak sebut puji qadim bagi baharu seperti firman Allah Ta'ala, ni'mal abda, guna ni'mah lagi sekali. Tapi bukan Allah nak puji dia. Dia kata apa? Ni'mal abdu. Ni'mal abdu huwa. Asalnya sebaik-baik hamba ni dia lah. Siapa huwa tu? Kena tengok siapa marjuk dhamir. Dhamir ghaib tu ke siapa? Innahu tu pun ada dhamir ghaib lagi. Awwaba. Terjemah asal, sebaik-baik hamba itu adalah Nabi Daud. Nabi Daud tak ada dalam Quran, tapi Daud tu dizohirkan dengan terjemahan yang dia ialah kembali pada domain mustatir yang ada pada kalimah ni'mal abdu tu, yang wajib dibuang untuk jadi fa'il bagi ni'mah. Yang tu pun lama-lama saya sebut takut silap bahasa. Rasa betul yang tak ada dalam lafaz tapi kena takdir kan, dan dia wajib hazaf, sebut jadi aib. Asalnya ni'mal abdu huwa. Siapa huwa tu? Nabi Daud AS. Tapi terjemah tulis supaya kita faham maksud ayat tu. Sebaik-baik hamba yang dimaksud dalam Quran ni siapa? Nabi Daud. Itu satu hal cerita. Jadi nak cerita apa? Allah puji siapa? Nabi Daud. Siapa buat Nabi Daud? Siapa buat Nabi Daud yang begitu hebat tu? Siapa? Allah. Jadi Allah puji Nabi Daud, puji siapa sebenarnya? Allah puji Allah yang buat Nabi Daud. Tapi tengok rupa Allah Ta'ala puji Nabi Daud. Boleh faham? Macam mana pun tengok atas zahir Allah puji makhluk. Boleh? Betul kan? Sebenarnya Allah puji siapa? Allah puji Allah. Itu yang alhamdulillah. Tak ada satu pun untuk makhluk. Dan Rasul Nabi memang dia dapat begitu. Walaupun apa kebaikan ada daripada dia, dia tak pernah nampak daripada dia. Bahkan dia nampak semua anugerah daripada Allah Ta'ala belaka. Baik, lagi bahwasanya ia banyak taubatnya. Innahu awwab, fa'al, dia atas wazan fa'al, awwab. Bunda awwab ni dia salah satu auzanul mubalaghah. Satu wazan dalam kaedah bahasa Arab nak menunjukkan fa'il dia atas wazan isim fa'il, pembuat. Tapi pembuat dia bukan pembuat biasa, tapi pembuat yang sangat apa, mubalaghah, mempunyai perbuatan yang sangat apa, dia ekstrim dalam bab itu. Bupi ekstrim tu. Kita bertaubat, istighfar je dari mulut, hati tak ada. Nabi Daud ni macam mana? Bukan bertaubat biasanya. Sampai dia tak pernah rasa apa yang ada pada dia tu kebaikan, pasal dia duk rasa dia ni banyak salah. Sentiasa bertaubat. Sedangkan umum kita belajar bab akidah, kitab yang selepas kita baru selesai tu apa? Semua Nabi Rasul maksum. Tapi taubat dia duk rasa dia berdosa. Inilah dipanggil hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Baru kita akan faham tauhid. Macam ni tauhid ni rupanya ya. Macam ni Nabi Rasul punya jiwa ya. Hadana Allah ila siratal mustaqim. Baik.
Yang ketiganya, puji baharu bagi Qadim. Baharu tu makhluk, hadis, puji hadis bagi Qadim. Seperti berkata hamba, kita kata alhamdulillah. Siapa bagi kita boleh betul-betul tu? Siapa boleh kita sedar ni puji ke Allah ni? Kalau kita tak ada hati dan perasaan sekalipun, siapa yang bagi kita nyawa ni? Siapa yang, semua hak Allah, betul tak? Cuma atas taklif, macam mana? Inilah kita duduk belajar, supaya kita boleh belajar dan sedarkan diri kita. Yang kita kena sedar ni apa? Allah yang anugerah aku. Alhamdulillah. Besar tu pelajaran tu, macam mana nak boleh puji Allah tu. Dan yang keempat adalah puji baharu bagi baharu. Puji baharu bagi baharu ni maksudnya puji makhluk sesama makhluk. Seperti dia tak bagi contoh perkataan siapa-siapa, dia bagi contoh perkataan umum macam ni je. Seperti kata Zaid. Zaid ni orang lah. Dia kata apa? Ni cakap ajuk dia. Umar tu orangnya pemurah. Rasulullah nak puji sahabat dia, dia kata apa? Ni'mal abdu Suhaib illam yakhafillah lam ya'sillah. Dia pernah puji seorang sahabat bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Rasulullah puji sahabat. Tu apa nama dia? Puji hadis. Lagi hadis. Masyhur hadis tu. Suhaib bin Sinan ni salah seorang sahabat yang pernah ayat Quran turun, puji dia. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Yang tu ayat Quran tu. Turun sebab nuzul dia nak muji Suhaib bin Sinan. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ajar-ajar mulut yang sebut tu. Dia dekat-dekat ayat tu lah. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Betul saya sebut? Wa minan nasi man yashri, lepas tu kan? Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha mardatillah wallahu raufum bil ibad. Tempat tu selalu mutasyabihat sikit. Pasal banyak tempat. Bukan mutasyabihat ayat hakiki dengan majazi, mutasyabihat banyak tempat yang bunyi-bunyi macam tu. Ni'mal abdu innahu ada. Nak sambung ke belakang lagi, lain belakangnya lawan sambung ayat lain. Tapi tengok ayat tu, wa minan nasi man yashri nafsahu tigha mardatillah. Antara sebab turun ayat Quran tu memuji perbuatan Suhaib bin Sinan ni pasal dia asalnya orang Rum. Jadi tawanan orang Arab dalam peperangan. Jadi hamba, tapi sangat pandai berniaga sampai tuan dia jadi kaya-kaya, jutawan. Saya tak ingat nama tuan dia siapa. Dan akhirnya tuan dia merdekakan dia. Dia pun jadi kaya selepas tu. Bila Rasulullah hijrah, dia pun nak hijrah. Tuan dia tahan tengah jalan. Kalau nak hijrah boleh, tapi kau selai sepinggang je. Jangan bawa apa harta pun di Mekah. Pasal kau nak pergi Madinah, pergilah ikut Muhammad. Tapi harta kau tinggal sini pasal ni harta Mekah. Macam mana? Dia kata, aku tak ingin sikit pun daripada harta benda dunia ni. Pergi hijrah, selai sepinggang. Wa minan nasi man yashri nafsahu tigha mardatillah. Ni Suhaib bin Sinan. Allah Taala puji satu, Rasulullah kata apa? Ni'mal abdu Suhaibun. Suhaib. Lalu kau nak buat anak pun nama anak Suhaib. Kita ada sahabat kita nama Suhaib. Baru lepas pun 3-4 hari lepas dia datang. Suhaib ada yang 3 beradik tu. Kamu tak perasan tak? Tak perasan. Naik kata apa? Lancer tu kan. Kita hitam. Tu. Ada abang dia ada adik dia tengah-tengah tu. Nama dia Suhaib. Asalnya orang Rum. Apa nak sebut ni? Rasulullah pernah puji, ni'mal abdu Suhaibun. Suhaib. Apa nak sebut ni? Betul, puji makhluk bagi makhluk. Siapa puji sebenarnya? Siapa yang jadikan Suhaib? Allah. Siapa yang jadikan Nabi Muhammad? Allah juga. Lagi siapa puji siapa? Allah puji Allah hakikatnya. Tapi tengok macam mana? Rasulullah puji sahabat. Contoh dia bagi mudah je lah kan. Apa dia? Zaid kata Umar tu pemurah orangnya. Budak Bangun Bati ni, Bangun Bati ni rajin mengaji. Kembang pokok. Tak.
bukan kembang pokok. Alhamdulillah, puji itu untuk Allah, bukan untuk aku. Allah yang bagi. Ada pondok Bangku Batu, ada orang mengajar Bangku Batu, kami pelajar di Bangku Batu. Alhamdulillah, Allah punya. Hak kami ni haluan saja. La ilaha illallah, hadza min fadli rabbi. Dia orang ni pelik ah. Tak aku biasa jumpa orang-orang macam ni. Ngaji lama sikit. Hadanallah nasirul mustaqim. Jadi kata dia, maka sekalian puji yang tersebut itu tertentu bagi Allah. Semua tu tertentu bagi Allah. Qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi hadis, hadis bagi qadim. Semua tu untuk Allah belaka. Maka jadilah erti alhamdulillah itu macam ni. Apa dia? Segala puji itu tertentu bagi Allah. Puji mana yang segala tu mana? Puji qadim bagi qadim, bagi qadim bagi hadis, puji hadis bagi hadis, puji hadis bagi qadim. Empat puji tu untuk siapa? Allah. Siapa? Tu yang tenggelamkan kewujudan makhluk ni. Apa dia? Makhluk walaupun nampak makhluk, puji makhluk, sebenarnya Allah dia sedang puji dia. Yang ni lapisan mengaji apa pula ni? Khas mengaji dia, mengaji tasawuf. Lagi halus kita mengaji dia dari sedap, dari sudut nak mengenal la ilaha illallah tu, yang istilahnya sampai boleh menenggelamkan kewujudan kita, merasakan Allah lah yang sepatutnya dipuji, yang dialah jadikan kita. Yang ni ilmu khas dia, mengaji ilmu tasawuf. Ada orang kata ilmu sufi ni mengarut. Engkau tak pernah makan benda sedap, engkau kata mengarut lah. Kau makan esok, mau kau menyesal yang apa kau kata tak sedap tu sebenarnya sedap. Sikit bahasa-bahasa bagi orang yang dia beranggapan gitulah, bodoh lah. Saya mengaji ada Tok Guru buat misal, nak dengar? Tekilan tu puak-puak Wahabi lah selalunya, yang kutuk-kutuk dengan ilmu tasawuf. Dia macam orang yang tak suka ilmu tasawuf ni, dia macam orang Nasrani yang duduk dekat dalam gereja dia orang. Padri dia dengan nun tu sister dia dalam gereja tu, dia bukan kahwin, dia tak nak kahwin, tapi tak tahu, bodoh dia tak tahu kahwin pasal dia tak tahu apa dia ada hikmah Allah Ta'ala syariatkan berkahwin. Kalau dia tahu macam mana, silap aku tak kahwin. Bodoh confirm bodoh. Macam itulah bodohnya Wahabi. Saja sikit sampai-sampai itu Wahabi ni kita padan lah. Bagi keteh sikit lah. Padan dekat tu terbakar dia tu. Jadi dia punya faham tu macam mana, bodoh macam padri Kristian yang dia tak tahu apa jalan halal yang Allah Ta'ala syariatkan kat kita. Dia tak nak kahwin, tapi dia cari jalan haram, berzina. Bodoh. Subhanallah, astagfirullah, merepek. Wahabi serupa sebab tu kita serupakan Wahabi sikit dengan puak-puak tu. Na'udzubillah. Baik, kemudian seterusnya, i'lam ketahui olehmu bahawasanya ada bagi kita ni puji dan ada bagi kita syukur. Tu kat kita pula. Inilah ragam baca syarah. Dia bukan saja nak bagi pahamatan, tapi ada benda yang dia nak urai satu saya cadang baca kitab ni. Kita akan tengok dah mengaji dia apa. Kayanya ulama dulu dengan ilmu dan perbahasan dia dan faham dia perjalanan tauhid. Kita macam mana? Ni baru kita baca awal kitab ni, kita baru cerita bismillah, alhamdulillah. Belum ada apa-apa lagi. Tak langkah satu muka surat pun lagi kan. Ni bayang ni nak muka surat apa semua. Bila nak habis tu satu hal. Saja kita sebut ni, Pak Husinan. 50 muka surat. 50 muka surat. Ni baru satu muka surat. Berapa bulan nak habis? Sajalah macam tu. Agak-agak kalau habis ni macam mana? Melayang. Ya ke? Mudah-mudahan kita dah doa dah awal kitab kan. Mudah-mudahan intipati dia tu dapat kita habis tak habis ke. Apa yang kita belajar tu mudah-mudahan orang Ta'ala faham dengan kita. Dan dia bukan hanya satu perbincangan, tapi dapat meresap dalam hati sanubari kita, sedarah daging yang kita. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu soalan kalau ada. Ya, lam. Ya, makhluk puji Allah Ta'ala, nampak makhluk puji tak? Tapi makhluk tu pun siapa pergi jadi?
Allah. Makhluk tu nampak apa yang dia nampak tu, dia puji Allah tu, siapa yang bagi nampak ke dia? Allah juga. Jadi siapa yang puji siapa? Masih Allah puji Allah, tapi Allah Ta'ala zahirkan puji ke dia itu melalui makhluk. Ui, dalam tu bahasa tu, memang dalam lah. Yang tu kata halus tu. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.